Sampai bila kita nak kena hadapi dengan wabak COVID-19 ini? Sampai bila kita nak kena pakai pelitup muka ataupun face mask? Dan 80-90% vaksinasi kan Ju, tak bermaksud tak akan ada COVID. Akan ada. Sikit-sikit akan ada sana sini, tetapi ia tidak akan menakutkan kita seteruk-teruknya sebab doktor boleh konsentrate dalam beberapa kes yang kecil itu dan memberikan rawatan terbaik kepada yang sekecil-kecil kes itu. Sudah hampir 2 tahun kita hidup dalam suasana norma baharu dengan pelbagai SOP telah pun kita praktikan. Tapi kes aktif kat negara kita ni masih lagi di tahap yang membimbangkan daripada hari ke hari. Lebih parah lagi apabila wujudnya varian baru yang terhasil dari hari ke hari juga. Sampai bila kita nak kena hadapi dengan wabak COVID-19 ini? Sampai bila kita nak kena pakai pelitup muka ataupun face mask? Hai semua, Assalamualaikum. Saya Juliana Ramli dan istimewanya pada siri kali ini Sinapras dan juga kerjasama daripada Karangcraft Medica membawakan Dr. Mala Santi Rasegapan iaitu Pegawai Perubatan Jabatan Kecemasan Hospital Columbia Asia Ceras. Hello Doktor. Hai Ju, how are you? Apa khabar Doktor? Saya sihat. Ju dan studio apa khabar? Alhamdulillah. Kita semua sekarang dekat rumah Doktor. Kan? Sekarang kita semua work from home. Sebab apa kita pun nak membantu sama-sama, kita nak mengekang penularan wabak COVID-19 ni daripada jauh lagi. Dia ke depan seperti apa yang berlaku sekarang ini. Jadi nampaknya Doktor, bila kita bercerita pasal kita work from home, bermaksud kita sekarang dalam di fasa PKP. Kan? Jadi kita tak boleh dalam fasa PKP sekarang ni, apa yang Ju lihat dan ramai di luar sana lihat, dia tak dapat nak menghentikan wabak COVID-19 ni, tapi dia cuma boleh meredakan gelombang dia. Betul. Persoalannya Doktor, ada tak formula lain yang lebih ampuh atau orang kata berkuasa ataupun cara lain yang lebih efisien untuk mengekang virus berbahaya ini, ataupun ada yang kata vaksin dan face mask dah tak cukup lagi untuk tangani COVID-19, Doktor? Okey, sebenarnya betul apa yang Ju sebutkan bahawa PKP ini hanya sesuai untuk meredakan satu-satu gelombang, tetapi ia bukanlah solusi yang tetap. Okey, bila kita tengok, jadi apa strategi sebagai solusi tetap ataupun jangka panjang? Sebenarnya pembinaan imuniti kelompok iaitu vaksinasi. Walaupun ramai kata vaksinasi tak cukup dan sebagainya. Buat masa sekarang, kita perlu tunggu sehingga paling kurang 70 hingga 80% dapatkan 2 dos dan ada imuniti kelompok yang kukuh untuk kita capai satu benteng yang kuat, dan ketika itu kita akan rasa vaksinasi sangat membantu, cukup, dan itu adalah strategi yang baik sebenarnya. Bila kita dah vaccinate up to 80% ya Ju, kita akan sedar bahawa penularan virus ini dikekang dan kita boleh jadi macam negara-negara luar seperti bandar New York, beberapa bandar lain ni. Kalau nak kata negara, satu negara tu mungkin belum, tetapi beberapa bandar besar yang dah vaksinate begitu, dia dah nampak dah satu cahaya pengakhiran kepada lockdown sebegini. Ya betul, kita risau dengan varian-varian baru yang menular, tetapi untuk mengekang virus ini daripada terus mengalami mutasi dan mengeluarkan varian-varian baru, kita kena kekang penularan virus ini bagaimana dengan vaksinasi. Tapi betul lah, vaksinasi dengan face mask saja tak cukup. Apa yang kita perlukan adalah disiplin diri. Kita kena disiplin diri dan kekalkan SOP sehingga kita capai peratus vaksinasi tersebut. Jadi apa maksudnya? Maksudnya begini ya. Sementara kita tunggu rakyat negara kita mencapai vaksinasi 80%, kita semua sebagai individu, sebagai rakyat Malaysia kena mainkan peranan untuk kekalkan SOP, jaga disiplin, jangan langgar SOP di belakang kamera ataupun di belakang abang polis, ya, kekalkan SOP di dalam keluarga, di tempat kerja, di kawasan kejiranan dan sebagainya. Sementara tunggu vaksinasi itu cukup 80%. So disiplin tu yang kurang sikit.
Betul, betul. Itu yang kena Itulah. tambah. Tepuk dada, tanya selera doktor kan? Ya, Okey. betul. Kita lihat dari masa ke semasa, sekarang ni kita ada varian yang dikenali sebagai variant of interest, okay? Betul. Dan variant of concern, Okey. seperti alpha, beta, lepas tu ada gamma. Dan sekarang ni paling ganas sekali adalah delta, yang mana kadar dia pergi transmisi dia lebih pantas, doktor. So, apakah kemungkinan terdapat beberapa varian yang baharu pada masa yang akan datang? Okey, macam ni setiap organisma dalam muka bumi ini memang diberikan kebolehan untuk bermutasi, iaitu dengan kata lain menjadi lebih kuat, lebih bagi kita virus itu lebih ganas, tapi bagi virus tu dia menjadi lebih kuat untuk kekal hidup. Jadi kebolehan itu memang diberi kepada setiap organisma dalam muka bumi ini oleh Tuhan. Manusia pun sama. Cuba tengok nenek kita, diri kita dan anak kita. Anak kita lebih pandai sebenarnya, lebih cekap sebab berlaku survival of that organism. Jadi virus pun sama sebenarnya. Kalau kita tengok haiwan, pokok dan sebagainya, memang dia berubah apabila ia membiak, ia menjadi lebih baik ya. Mutasi ni dia akan menjadikan satu-satu organisma itu menjadi lebih kuat, lebih lemah ataupun sama. Variant of interest, apabila ada perubahan dalam genomik, dalam genetik virus tersebut ada perubahan, tetapi ia tiada perbezaan dari segi keganasan, gejala yang diberi, kadar transmisi, tak ada perubahan, kita panggil dia variant of interest. Kita nampak dia lain tapi dia ni tak ganas pun, kita tengok je dia dulu, we keep an eye, kita tengok je dia, sekejap bila dia ganas kita namakan dia variant of concern. Kalau dia behave, dia okey je, dia variant of interest. Itu beza dia. Apabila ia memenuhi beberapa ciri, iaitu lebih cepat kadar transmisi, gejala lebih teruk, rawatan di hospital menjadi kurang berkesan, vaksin kurang berkesan, maka kita namakan dia variant of concern. Okey, ramai netizen ataupun ramai di luar sana bertanya kenapa virus ni bermutasi, siapa yang mutasikan dia? Kenapa pula dia boleh mutasi? Itu memang kebolehan ataupun keupayaan semua benda hidup dalam dunia. Cuba tengok saya, diri kita, anak kita, warna kulit lain sikit, bentuk jari lain sikit, bentuk mata lain sikit, sebab apabila proses pembiakan berlaku, DNA dikopi dan dipaste daripada mak, dia copy, dia pi ke anak, dia ambil sikit daripada ayah, dia copy, dia letak dekat anak. Apabila proses copy-copy itu berlaku, ada sedikit kesilapan bila kita salin, cikgu tulis kat papan hitam kan, bila kita salin kita rasa kita dah salin sebetul-betulnya, tapi ada sedikit kesilapan yang kita buat ketika copy paste tersebut. Jadi apabila proses copy paste DNA ini berlaku, dia ada sedikit-sedikit kesilapan yang berlaku, dan kesilapan yang berlaku itu menyebabkan varian itu berbeza. Jika kesilapan itu tidak memberi apa-apa perbezaan dari segi keupayaan dan keganasan, maka dia VOI. Apabila kesilapan kecil itu sebenarnya memberi kekuatan yang bertambah kepada virus, dia VOC. So it's an ongoing process. Jadi memang akan ada varian baru dan mutasi baru selagi virus ini dibenarkan untuk membiak. Kalau kita nak hentikan virus ini daripada bermutasi, kita kena hentikan virus ini daripada membiak, iaitu hentikan penularan. Baru saya faham. Okey, doktor, apabila kita cerita pasal varian ataupun yang baru ni lebih agresif. Jadi macam saya kata tadi kan, mencetuskan persoalan bukan setakat orang di luar, mana kawan-kawan kita, sesiapa, saudara mara, keluarga dan sebagainya, tentang salah satunya adalah berkenaan dengan vaksin kita. Jadi dalam hal ini doktor, apakah pandangan doktor, memang kurang efektifkah vaksin-vaksin sedia ada sekarang ni? Ya, betul. Itu memang saya kena accept. Vaksin memang lebih rendah berkesan terhadap varian yang bermutasi daripada varian biasa. Macam yang Ju cakap tadi, alpha, beta, gamma, dia okey sikit sebab dia mutasi pada satu tempat sahaja. So bayangkan varian alpha, beta, gamma tu mata dia je lain. Ada satu tu mata biru, mata kelabu, mata hazel. So mata dia je lain. Tapi yang delta ni dia double mutated. Dia bukan sahaja mata dia bertukar warna,
kerana dia ada mata ketiga. So dia double mutated. Jadi bila dia double mutated, dia lagi kuat daripada orang lain. Ya? Okay. Alright. Now, kenapa betul vaksin memang kurang berkesan terhadap varian bermutasi daripada varian-varian yang lain. Tetapi ia tidak bermaksud vaksin tidak lagi relevan. Yes, WHO mendesak dan meminta mungkin vaksin baru perlu dikeluarkan untuk varian yang telah bermutasi. Maksudnya dia nak tengok, dia nak vaksin yang sesuai untuk Delta variant dan sebagainya. Tapi kita berada di Malaysia. Saya memandangnya begini Ju. Kita di Malaysia sekarang baru 30% rakyat yang telah lengkap vaksinasi. Dan pada saya, cuba bayangkan vaksin ini macam satu jaket kalis peluru. Jadi kita dah order jaket kalis peluru, kita tahu musuh akan bawa senapan AK-47, jadi kita dah bina jaket kalis peluru ini dengan teknologi yang boleh kaliskan peluru AK-47 ni daripada masuk dan kena kat dada kita. Dan kita dah bekalkan kepada semua tentera kita. Sebelum ni, kalau ditembak oleh musuh, setiap kali ditembak, kalau ada 1,000 tentera, 900 akan meninggal sebab tak ada jaket langsung. Sekarang kita dah bagi jaket kalis peluru, kita anggap walaupun ditembak dengan senapang, mungkin 10 hingga 20 je yang akan gugur. Yang lain boleh berkekal dengan jaket kalis peluru ini. Tapi kan, bila tentera kita dah halfway pergi ke medan perang, tiba-tiba kita dapat berita yang musuh tak pakai senapan AK-47, dia pakai senapan AK-50, whatever senapan yang lebih kuat lah. Jadi, ia tidak menjadikan jaket kalis peluru ini tidak relevan. Still, itu adalah perlindungan yang kita perlukan dan itu adalah perlindungan terbaik yang kita ada buat masa sekarang. Itu yang kita boleh bagi dekat tentera kita. Nak tunggu diorang manufacture, keluarkan test vaksin tersebut, masuk clinical trial, by the time dia keluarkan vaksin tu dah ada mutasi baru dah. Betul. Jadi pada saya sebagai seorang doktor dan saya juga rakyat biasa dan saya juga isteri, ibu dan whatever kan, saya rasa apa yang lebih penting adalah kita bina immunity dengan vaksin yang ada sekarang dulu. Kita bagi jaket kalis peluru ini kepada semua tentera kita. Dan kita kuatkan diri kita dari segi SOP, dari segi pemahaman tentang penularan virus ini, dan kita berikan fasiliti kesihatan yang baik dan sebagainya. Bila kita kuatkan dari semua aspek dan bila kita kurangkan penularan virus ini, maka penularan varian baru pun akan turun juga. Ya, kalau ada dijangkiti dengan varian bermutasi, maka kita expect kadar gejala, kadar kematian dan lain-lain lebih tinggi. Tapi kalau kita boleh kurangkan penularan varian yang biasa dan kita lebihkan rawatan untuk mereka ini, mungkin kita boleh balancekan sebenarnya outcome of the jangkitan in total. Itu pandangan saya. Okey doktor, saya sebenarnya tertarik dengan belakang tu. Saya nampak seperti pelitup muka Ya, betul. Boleh doktor tunjukkan dekat kita, sebab kita cerita tadi berkenaan dengan tentera dan sebagainya. Ini merupakan salah satu di mana kita juga perlu ada pelitup muka atau face mask sebagai kita punya pencegahan. Jadi doktor boleh tunjukkan kepada kita ataupun ramai lagi yang tengah menonton kita sekarang ni, yang ini adalah merupakan ini favorite colour saya, pink colour. Cantik sangat kalau nak buat hadiah sesuai sebenarnya. So ini 3-ply face mask yang berwarna hitam lah. Cantik sebenarnya, dia dah letak dalam paket. Tahu kalau kita nak letak dalam handbag ke dalam satu bag, kita boleh letak satu So kita letak, dia ada plastik-plastik macam ni. So ni 3-ply. Kalau nak pakai double mask memang sesuai lah, pakai 3-ply. Lepas tu pakai yang fabric mask kat atas memang sesuai. Yeah, so cantik, saya suka warna ni sebenarnya. Yang pertama, yang kedua kita ada ini KN95 yang ini. Oh, ini pun cantik. Yeah, cantik sangat. So kalau sebelum ni you all suka bagi bunga, bagi belon untuk hadiah orang, saya rasa sekarang sesuai untuk bagi. Betul. Tukar hadiah birthday So ini KN95 Kalau kalian perlu pergi ke klinik, pergi ke hospital, pergi ke pusat pemberian vaksin dan tempat-tempat yang kita memang expect crowdnya banyak Memang DG kata avoid 3C. Jadi dia kata jangan pergi tempat bersesak, tempat yang tutup dan sebagainya. Kalau terpaksa 3C confined, crowded dengan closed space. Kalau tak boleh nak avoid, then KN95 ini sangat-sangat sesuai.
Okay. Doktor boleh lagi. buka tak tunjuk kita? Sebab saya tengok kalau K95 atau K94 ni dia lebih kepada macam dia ada dimensi. Kan dia ada atas, kemudian depan, belakang. Betul tak saya tengok? So Ini KN95 berbeza ni, sikit. Oh, okay. so sangat cantik dan Senang nak bagusnya. bernafas. Yes, dia ada ruang untuk kita tarik nafas lepas nafas. Jadi kalau untuk jangka waktu yang lama, untuk macam bekerja di hospital kan, jangka waktu yang lama, ini sesuai sebab dia ada ruang untuk kita bernafas dan dia tutup sampai kat bawah ni. Ya, betul ya Dan doktor. dia tutup sampai hujung. Selesa ya, saya tengok pun selesa. Lepas tu dia dapat menutupi keseluruhan kita punya bahagian muka kita. Kemudian saya tengok, bila saya tengok ni kita secara visual, walaupun saya tengok secara visual, tetapi saya nampak kita nampak keselesaan. Dan kalau contoh muka kita ni besar macam mana sekalipun, dia masih boleh menutupi sebab ada di antara yang kita tengok dekat luar, kadang-kadang kita nampak kecil, dia punya string dia tak terlampau ketat. Tapi saya tengok doktor pakai is very selesa. Nampak? Cantik doktor. Satu kotak tu ada berapa doktor? Ada 10. Okey, untuk K95. Tapi Betul. Kalau yang normal tu 50 pieces ke? Tak silap saya? Yang normal ni ada 50 pieces, betul. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Current Medicare. Okey, so kita berbalik kepada soalan kita. Wujudkah cadangan kita nak memberikan dos penggalak atau dinamakan sebagai booster? Ataupun kita kena dapat suntikan ketiga pula doktor? Jadi adakah itu merupakan solusi terakhir yang kita boleh mencegah jangkitan semula dan menguatkan lagi sistem antibody kita doktor? Dia macam ni booster dose ini mungkin diperlukan untuk memanjangkan tempoh perlindungan, memandangkan pandemik ini nampaknya tidak akan berhenti dalam masa yang terdekat. At least saya rasa dalam masa 1 tahun memang akan ada lagi outbreak of cases here and there. Jadi oleh itu kita mungkin memerlukan booster dose. Now, ia tidak bermaksud pemberian booster dose terus-menerus akan memberhentikan jangkitan kali kedua ataupun pemberian booster dose memang akan confirm 100% you tak akan dapat jangkitan, ataupun pemberian booster dose bermaksud kamu tak akan dapat jangkitan varian mutasi. No. Booster dose ini memberikan perlindungan yang lebih tinggi dan lebih panjang. Itu yang lebih penting, lebih panjang. Contohnya macam vaksin-vaksin yang anak-anak kita ambil kan, macam hepatitis B 3 kali ambil, MMR ada 2 kali. Jadi pemberian booster dose itu memanjangkan tempoh perlindungan. Kalau dos pertama dia beri perlindungan 6 bulan hingga 1 tahun, booster dose memberi perlindungan 5 hingga 10 tahun. Ini yang kita nampak dalam vaksin sebelum ini. Pneumococcal, MMR, tetanus dan sebagainya. Bila kita bagi booster, perlindungan itu lebih panjang, 7 tahun, 14 tahun, 10 tahun, 5 tahun yang sebelum ni. Dengan COVID ni, saya tak boleh nak bagi satu kata jaminan. Ju ambil booster confirm 5 tahun Dr. Mala jamin. Saya tak boleh nak bagi jaminan macam tu sebab kita belum nampak data lagi. Tapi apa yang kita faham dari segi saintifik, dari segi pemahaman biologi, kita faham apabila booster diberi, perlindungan itu akan kekal lebih tinggi dan lebih lama. Jadi supaya kita boleh redakan pandemik ini dengan lebih orang kata more permanent daripada just the first 2 initial doses. Faham. Okey, doktor. Bila kita lihat graf secara kasar, lebih ramai lagi bilangan yang disuntik kes positif pula semakin mencanak naik. Dan bukankah doktor situasi ini sebenarnya mencetuskan satu lagi gelombang lain, iaitu gelombang kemurungan, depression yang lebih parah doktor? Betul. Gelombang kemurungan ni memang betul wujud. It's an endemic in this pandemic, saya sebut. Dalam pandemik COVID-19 ni kita ada lagi satu pandemik, iaitu pandemik kemurungan. Dan dia keluar dalam macam-macam bentuk dari segi panik, anxiety, sedih, marah, macam-macam patternnya.
Now, banyak yang kami pegawai ahli kesihatan, petugas kesihatan yang cuba usahakan untuk tolong dalam pandemik kemurungan ini. Sebenarnya bekerja di hospital, memang dalam lockdown ya, daripada lockdown pertama sehingga lockdown sekarang, continuously memang banyak pesakit yang macam ni tu. Dan sebenarnya bila mereka datang tu kita boleh tengok sebenarnya mereka agak segan, agak malu untuk cakap simptom mereka, dia agak hesitate dia kalau boleh tak nak open up, tapi they try also lah. Now, saya faham kita dalam keadaan yang mana kita ada pandemik kemurungan dan kes makin tinggi, tak boleh nak keluar rumah dan ini berpanjangan, dan sebenarnya kami petugas kesihatan pun mengalami perkara yang sama. And kita kena pergi kerja, busy all the time. Biasanya bila saya dalam satu shift, saya busy banyak ni. Sekarang ni saya busy banyak ni. Dan kami juga mengalami kemurungan seperti tak boleh nak keluar, tak boleh nak holiday dan sebagainya. Again, caranya adalah bila kita boleh turunkan kes. Now, memang kita rasa macam kita lockdown, kita PKP, ramai work from home. Tapi sebenarnya banyak industri yang masih beroperasi. Banyak office yang masih pejabat-pejabat yang cakap at least seminggu kena pergi office 2 kali, at least kena buat macam ni. Jadi bila pergi 2 kali tu dia jadi outbreak kat sana. Banyak industri yang masih beroperasi sebenarnya sebab kita tak nak lumpuhkan ekonomi. Jadi PKP tu macam ada tak ada macam tu. Dan at the same time proses vaksinasi diteruskan. Now saya faham kerisauan dan kekeliruan yang timbul, proses vaksinasi tinggi, kes baru pun tinggi. Kenapa ini berlaku dan kemurungan pun tinggi. Kenapa ini berlaku sebenarnya? Dia macam ni dia bukannya hari ni vaksinasi 400,000 dan hari ini 400,000 orang telah membina immunity. No. Daripada 400,000 tu ada penerima vaksin dos pertama. Dos pertama anda belum bina apa-apa immunity lagi. Anda perlu 3 minggu untuk bina immunity daripada dos pertama. Anda perlu menerima dos kedua. Penerima dos kedua baru terima dos kedua, kita perlukan 2 hingga 3 minggu untuk immunity terbina. Lepas itu baru kita akan nampak penurunan kes. 20,000 kes yang berlaku hari ini tiada kaitan dengan 400,000 kes, 400,000 orang yang terima dos suntikan. 20,000 kes ni adalah apa yang dia buat 5 hingga 10 hari sebelum tu. Dia pergi mana, dia jumpa siapa, apa gejala dia dan sebagainya. Kat office dia ada kluster atau tidak dan sebagainya. Now, tetapi apa yang berlaku adalah berlakunya kesesakan di pusat-pusat pemberian vaksin. Betul. Saya rasa banyak tular begitu. Jadi dari segi itu ada sedikit kesinambungan. Saya nak ambil peluang ini untuk memberi pesanan kepada orang awam di luar sana. Bila anda pergi untuk menerima vaksin, jangan pas telefon untuk ambil gambar. Ambillah selfie sebanyak yang mungkin. Yes, ini berlaku bila pas tolong ambil gambar, kita tak sanitize telefon tu, kita pergi dekat dan sebagainya. Dan kekalkan SOP di pusat-pusat pemberian vaksin ini, pergi dapatkan vaksin dan keluar secepat mungkin, dan kurangkan borak-borak percakapan di pusat pemberian vaksin tersebut untuk mengurangkan travel of droplets daripada percakapan kita ni. Okey. Doktor, baru-baru ni kerajaan dah mengumumkan kelonggaran dekat negeri-negeri yang berada pada fasa kedua kan. Yang dah lengkap pula 2 dos, doktor. Okey. Dalam hal ni lah doktor, apa pandangan doktor? Jadi adakah ia merupakan salah satu tiket bebas kan untuk diorang pergi ke mana saja, dah boleh buat kan, contoh macam Merdeka kan, Merdeka. Lepas tu satu lagi, bila dah bebas ni, boleh ada tak kemungkinan kes ni boleh meningkat balik? Ya, sebenarnya memang ada. Saya memang nak jujur lah kami petugas kesihatan agak risau dengan kelonggaran yang diberikan, tetapi kami faham kelonggaran itu perlu sebab bila pandemik ini berterusan macam yang Ju cakap tadi pandemik-pandemik lain seperti kemurungan, penyakit-penyakit lain memang akan tiba. Jadi sebagai kerajaan diorang terpaksa balance dari segi ekonomi, masalah kesihatan lain, kemurungan dan sebagainya. Sebab itu sedikit kelonggaran itu diberi. Now, jika kelonggaran ini digunakan secara betul dan matang, kita tak akan nampak satu peningkatan. Apa yang saya katakan betul dan matang kita sepatutnya menggunakan kelonggaran ini untuk
membantu diri kita. Maksudnya kalau kita pergi kedai, kita nak makan boleh, tapi dengan orang yang memang satu rumah dengan kita. Suami saya, anak-anak saya sesuai. Sebenarnya anak pun tak sesuai lagi ya. Saya rasa saya dengan suami just nak pergi beli barang and then singgah, makan dan terus balik sesuai. Kita kena faham, kita belum keluar daripada pandemik ini, namun kelonggaran ini diberi untuk kestabilan ekonomi dan untuk memudahkan urusan kerja kita, especially macam doktor, petugas kesihatan yang terpaksa ke kerja walaupun lockdown, pihak media, pihak pertahanan dan sebagainya ya. Ini untuk membantu urusan kita. Jangan salah gunakan kelonggaran ini sekali lagi. Jangan buat gathering, jangan buat reunion, jangan buat birthday party, please. Sebab saya tak rasa owner-owner restoran ataupun owner-owner shopping mall dan sebagainya ada kekuatan untuk bertekak dengan klien ataupun customer yang datang. Diorang tak mampu. So, kita yang kena gunakan kelonggaran ini dengan betul dan matang, takkan ada kenaikan kes. Jadi saya nak ingatkan kepada semua rakan-rakan di luar sana, kepada semua saudara mara di luar sana, kepada semua rakyat Malaysia di luar sana, kita kena gunakan kelonggaran ini dengan matang dan betul supaya kita semua dapat beraya tahun depan. Betul. Okey doktor, kesimpulannya doktor, kalau kita congak dalam tempoh 2 tahun ini mustahil COVID-19 ni akan hilang ataupun akan lenyap. WHO juga mengiyakan, dia kata fakta ni adalah betul kan, mengiyakan. Jadi agak-agaknya doktor, sampai bila lah kita nak kena hidup dengan virus COVID-19 ni, lepas tu kita nak kena kuarantin lagi, nak kena pakai mask lagi, ataupun doktor kita ni langsung tak akan menikmati apa-apa kebebasan seperti yang pernah kita kecapi dulu-dulu tu, dulu macam lama ya doktor, macam dulu-dulu tu, dan kita nak membiarkan orang lain seperti doktor terus kerja keras untuk menolong negara kita. Saya setuju dengan apa yang Ju dan Ju cakap, yang Ju quote WHO cakap. Nampaknya dalam masa 2 tahun ni tak lenyap lagi virus ini. Adakah kita akan terus hidup dengan virus COVID-19? Sebenarnya betul. Kita akan terus hidup dengan virus COVID-19 ini. Nampak gayanya itulah buat masa sekarang ni, that's the pattern ni. Ada beberapa virus yang telah dihapuskan. Contohnya macam smallpox dan sebagainya dihapuskan di seluruh dunia. Kita dah tak ada dah virus tersebut. Tapi COVID ni buat masa sekarang nampak gayanya at least memang dalam 5 hingga 10 tahun akan datang ia akan ada, tapi kita harap ia bukannya pandemik yang berkekalan. Kita harap dia turun satu tangga dan menjadi endemik, dia menjadi outbreak kecil di beberapa tempat, tetapi tidak teruk sehingga menyebabkan pesakit sampai ke tepi jalan, sampai dekat depan guard ada katil, sampai terpaksa berebut untuk oksigen dan sebagainya. Kita tidak mahu itu berlaku, tetapi kita memang terpaksa hidup dengan COVID-19 ini untuk the near future. Now, boleh tak kita kembali kepada zaman before COVID, BC orang kata? Boleh. Kalau you all tengok orang-orang dekat Dubai, Australia, dia dah hidup macam biasa di dalam negara. Sebab dia kekang penularan di dalam negara dan mereka menyimpan border sempadan negara ketat seketat-ketatnya. Jadi bila orang masuk kat negara dia, dia kena kuarantin 21 hari, dia kena buat swab 3 kali, dia memang ketat bila masuk negara, tetapi pergerakan di dalam negara dah jadi macam biasa. Tapi pemakaian mask masih diwajibkan di tempat-tempat yang sesak. Kalau tempat tu outdoor tak sesak, dia tak payah pakai mask. So slowly kita boleh pergi kepada biasa, tapi slowly. Dan kita kena kekalkan disiplin yang tinggi sehingga kita capai kepada level tersebut. So buat masa sekarang lah harapan saya untuk beraya kembali hanyalah dengan program vaksinasi yang fast and overall. Maksudnya dia cepat apa yang kita buat sekarang is the best sebab laju pada waktu yang sama. Jadi kita kekang penularan dan saya harap at least 80-90% rakyat Malaysia divaksin dan kita boleh nampak penurunan dan lepas tu kita boleh perlahan-lahan kembali ke kehidupan normal yang kita ada sebelum COVID. Walaupun ada outbreak kecil-kecil, bila dah jadi macam tu kan, dah 80-90% vaksinasi kan Ju, tak bermaksud takkan ada COVID. Akan ada.
sikit-sikit akan ada sana sini, tetapi ia tidak akan menakutkan kita seteruk-teruknya sebab doktor boleh concentrate dalam beberapa kes yang kecil itu dan memberikan rawatan terbaik kepada yang sekecil-kecil kes itu. Itu harapan kita sebenarnya. Jadi boleh tapi bersama-sama. Ya, betul. Saya setuju dengan doktor. Jadi doktor, sebenarnya apa yang kita nak ambil sebenarnya daripada apa yang terjadi dengan wabak COVID-19 ni adalah pandemik ni banyak mengajar kita tentang kita punya kesihatan kita, iaitu kesihatan merupakan aset yang paling bernilai sebab selama ni tak ada orang nampak benda ni. Jadi doktor, akhir sekali doktor, apakah nasihat doktor kepada semua rakyat Malaysia agar masing-masing kita terus bersatu untuk mengekang penularan virus yang kita tak nampak dengan mata kasar kita, doktor? Nasihat saya kepada semua rakan-rakan saudara mara rakyat Malaysia di luar sana, pendengar hari ini adalah macam yang Ju cakap, pandemik ini telah mengajar kita bahawa kesihatan adalah aset paling penting dalam dunia ini dan juga dalam hidup kita. Once kesihatan kita terjejas, semua yang lain akan terjejas. Ekonomi, kebebasan, finance, semua akan terjejas. Jadi, yes, kita semua sangat cakna dengan COVID-19, kita risau dengan airborne, kita risau dengan Delta variant dan sebagainya, tapi jangan lupa masalah kesihatan yang lain. Jangan lupa kurangkan gula, jangan lupa kekal sihat untuk avoid penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi, penyakit-penyakit lain dalam textbook medical masih wujud. Jadi jaga kesihatan anda secara menyeluruh, kesihatan mental, kesihatan fizikal, penyakit berjangkit, penyakit kronik dan sebagainya. Jadi jaga kesihatan anda, sentiasa bersyukur dengan kesihatan yang dipinjamkan kepada kita. Jangan lupa untuk doakan kepada kawan-kawan kita yang tengah berjuang di hospital dengan kesihatan mereka, dengan ujian yang mereka dihadapi, dan jangan lupa untuk hulurkan bantuan jika anda mampu. Kalau doa yang anda mampu hulurkan, maka doakanlah untuk pesakit dan juga semua petugas-petugas. Semoga kita semua rakyat Malaysia dapat keluar dengan pandemik ini sama-sama. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami di DNA Doktor dan Anda. Tak puas rasanya doktor kalau dah dengar celoteh Doktor Mala ni memang dia tak boleh. Dia macam nak lama lagi. Tapi apakan daya kita doktor ya. Terhad masa yang kita ada. Kita pun faham Doktor Mala pun ada tugasan lain sebagai seorang frontliner di hospital. Saya nak doakan semuanya dilindungi daripada wabak COVID-19 dan terima kasih kepada semua frontliner sebab sudi bersama dengan kita, bersama-sama menolong kita, memberikan 100% kan kerjasama dan segala benda mereka lakukan untuk kita. Jadi harapkan agar mereka semua bersama-sama. Terima kasih Doktor. Okey, dan moga apa yang kita kupaskan hari ini, sebenarnya apa yang dicelotehkan dengan Dr. Mala ni dapat membantu memberikan lebih kesedaran dan input kepada orang ramai yang berada di luar sana. Jadi dengan segala penerangan daripada Dr. Mala tadi, maka tamatlah sudah program DNA dengan kerjasama Craft and Medicare pada kali ini. Jangan lupa untuk share kita punya siri ni, like, follow, share ke semua platform Sinar Plus. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Dr. Mala Santi Sate Rasikapan yang bersama dengan kita hari ini. Jutaan terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Craft Medicare kerana bawakan Dr. Mala bersama dengan kita hari ini. Dan bagi mereka ingin mendapatkan pelitup muka ataupun face mask yang daripada keluaran Craft Medicare, anda sebenarnya boleh dapatkan di cawangan KK Mart. Okay. Lepas tu anda boleh dapatkan secara talian juga di Shopee Craft Mall Store ataupun laman web Craft Mall. Jadi pada anda terima kasih kerana menonton saya. Saya Juliana Ramli. Kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.